Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Awal bismillah, mulanya kata, saya sembah membuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Dalam video kali ini, kami akan membuat sedikit kritikan sastra terhadap sebuah cerpen yang telah dipilih. Bak kata orang, tak kenal maka tak cinta. Jadi, marilah saya memperkenalkan diri dan juga ahli kumpulan saya yang lain. Pergi ke pejabat sebagai kerani. Nama saya Bazilah Izani. Seterusnya, putus cinta jadi tak tentu arah. Yang kedua inilah Nur Atirah. Dan akhir sekali, JDT lawan Selangor akhirnya seri. Nazifah Jasmine nama diberi. Kami sekumpulan telah sebulat suara untuk memilih cerpen Kulit Kijang dari Istanbul untuk dianalisis. Jadi sebelum memulakan wadah pertama kami, saya akan menerangkan beberapa perkara yang berkaitan terlebih dahulu. Menurut Hashim Awang, kritikan sastra ini merupakan satu usaha mempertimbang dan menilai karya sastra secara jujur dan sistematik. Selain daripada itu, kritikan sastra ini merupakan satu cabang ilmu yang mempunyai fungsi-fungsinya yang tersendiri. Sementara itu, kritikan juga merupakan cabang pengajian yang berhubungan dengan hal-hal mendefinisi, mengelaskan, menghurai dan menilai karya kesusastraan ini. Bukan sahaja itu, analisis dalam konteks sastra ini bersifat menghurai, membincang, membedah dan mendalami aspek penghayatan. Pengalaman, aspirasi dijelaskan dengan mengemukakan bukti, hujah contoh yang konkret dan munasabah. Selanjutnya, kritikan sastra ini turut melibatkan proses penilaian. Oleh itu, dapatlah saya rumuskan bahawa kritikan sastra ini sebagai satu cabang ilmu saintifik dan merupakan satu kegiatan menghayati secara keseluruhan, analisis secara interpretif serta lakukan penilaian secara rasional. Perkara ini juga melibatkan pengaliran semula reaksi terhadap pembacaan bagi sesebuah karya sastra ataupun menonton sebuah pementasan drama. Akhir sekali, kritikan sastra ini merupakan penelitian yang kritis, jitu dan memberi pertimbangan yang adil terhadap perkara baik dan buruk sesuatu karya sastra dengan memanfaatkan pendekatan ataupun tidak. Sinopsis cerpen Jaket Kulit Kijang. Cerpen ini ditulis oleh Mazkiyah Haji Masrum yang mengisahkan pengembaraan watak utama iaitu Mas ke negara Turki. Mas merupakan seorang wanita cantik yang mengikuti pakej percutian ke Turki. Beliau telah memperuntukkan sejumlah wang untuk berbelanja di Turki. Dengan nilai RM1,800 Malaysia, beliau menukarkan wang ringgit Malaysia menjadi $400 sahaja. Niat Mas hanyalah untuk membeli cenderamata untuk kawan-kawan pejabatnya, keluarganya dan para pensyarah yang mengajarnya di peringkat sarjana sahaja. Idea untuk membeli jaket kulit kijang langsung tiada dalam agenda perancangannya semasa berbelanja di Turki. Semasa Mas dan rakannya yang lebih dewasa seperti Kak Jah, Syahmin, Dr. Liza dan Hajah Zalaihun serta Hajah Normah berjalan di Grand Bazaar, mereka telah memasuki salah sebuah bazar yang menjual jaket kulit. Pemuda Turki selaku pelayan kedai itu melayan mereka seperti puteri raja dengan disajikan jus apel. Akhirnya, kawan-kawan Mas telah membeli jaket kulit dan beberapa barang perhiasan lain.
Jurujual Turki itu sengaja mempelawa Mas untuk mencuba salah satu selai jaket kulit kijang di kedainya. Mas pun mencuba dan memang kena dengan bentuk badannya. Oleh kerana tiada keperluan selain harganya iaitu $300, Mas tidak berminat untuk membeli jaket tersebut. Jadi penjual tersebut menghina Mas dan menyebut you can go to hell apabila Mas tidak jadi untuk membeli jaket kulit tersebut. Semasa Mas sedang beratur untuk menaiki feri menyeberangi Selat Bosporus, seorang lelaki tua telah menjual jaket kulit kijang di pasaran gelap kepada Shanif dengan harga $120. Oleh kerana jaket itu saiz S dan tidak sesuai dengan bentuk badan Shanif, maka Shanif menjualnya kepada Mas dengan harga $100. Mas terpaksa membeli jaket kulit kijang itu untuk membantu Syahmid walaupun dia kesal kerana beberapa ekor kijang telah dikorbankan untuk mendapatkan sehelai jaket seperti itu. Oleh itu, Mas berniat semasa pulang ke tanah air, dia akan menjual jaket kulit kijang itu di kedai harga terpakai dan bercadang untuk mendermakan wang itu ke mana-mana zoo yang ada kijang di dalamnya. Kritikan penilaian. Pengkritik yang melakukan kritikan perlulah melihat adakah sesebuah karya sastera tersebut bermutu atau sebaliknya. Pengkritik haruslah bijaksana, adil, saksama dan dapat mengemukakan hujah yang konkret sebelum membuat justifikasi. Selain itu, pengkritik juga perlu mengetahui banyak aspek iaitu pengarang yang menghasilkan karya, subjek yang dibincangkan, persekitaran dan waktu karya yang dipaparkan. Pengkritik tidak bolehlah bersifat berat sebelah, emosional dan memihak. Contoh kritikan penilaian ialah you look, I see it before, you look like an artist. Wonderful, puji pekerja sambil bertepuk tangan. Pengarang menggunakan kata-kata dan nada yang lembut sekaligus dapat melihat Pengarang menggunakan kata-kata dan nada yang lembut sekaligus dapat menarik perhatian. Hal ini dapat dilihat melalui ucapan peniaga kecil kedai jaket yang memuji pelanggannya dengan nada dan kata-kata manis untuk memikat hati pelanggannya. Baiklah, kritikan yang seterusnya ialah kritikan teguran, iaitu sejenis kritikan yang bersifat memberi teguran ataupun peringatan dengan ikhlas. Perkara ini lebih praktikal kerana pengkritik ini melaksanakan kajiannya dengan lebih berimbang, iaitu dengan menyatakan keistimewaan, kekuatan teks berkenaan dan menunjukkan kekurangan teks tersebut. Misalnya, tokoh terawal dalam kritikan teguran ialah Aminuddin Baki, iaitu penulis artikel yang bertajuk Pandangan Seorang Penuntut Tinggi Kita tentang sebuah buku Melayu di utusan zaman pada 12 Jun 1949. Dalam artikel ini, Aminuddin telah mengkritik novel Korban Kesucian, iaitu karya Christmas. Bukan sahaja itu, Aminuddin ini lebih intelektual dan langsung tidak dipengaruhi oleh emosi ataupun sentimen serta tidak mengecam pengarang tersebut. Jadi, mari kita lihat contoh analisis bagi kritikan teguran ini. Dalam cerpen ini, terdapat satu peristiwa yang mengatakan ataupun yang menyebut seekor atau lebih daripada seekor kijang dibunuh untuk mendapatkan selai jaket. Namun, perkara ini tidak sepatutnya berlaku. Pengarang tidak sepatutnya menggunakan kulit kijang untuk dijadikan jaket. Seterusnya, contoh yang kedua ialah saya ingin memberi teguran pada cerpen ini, iaitu pada kewujudan wataknya. Dalam cerpen ini, terdapat satu watak peniaga yang sangat negatif, iaitu tidak beretika. Sebenarnya, watak seperti ini sepatutnya tidak dimasukkan ke dalam karya sastera kerana ia tidak akan memberi
pengajaran ataupun contoh yang baik kepada pembaca. Kritikan saranan. Kritikan saranan bermaksud mencadangkan sesuatu untuk memperbaiki kekurangan serta memantapkan unsur-unsur yang terdapat dalam karya. Contoh kritikan saranan pertama di mana pengarang tidak sepatutnya meletakkan sikap negatif iaitu tidak beretika dan menggunakan bahasa yang kurang sopan. Contohnya, pekedai tanpa berputus asa memujuk Mas agar membeli jaket kulit kijang. Namun, Mas masih belum berniat untuk mencari pengganti jaket kain yang telah lama berkhidmat kepadanya. Namun, kerana ingin mengambil hati rakan-rakannya atau terhutang budi kerana secawan teh apple, Mas cuba mengenakan jaket kulit tersebut. Mas tersentak dengan harga yang disebutkan kerana dia tidak mempunyai wang yang banyak untuk membeli jaket kulit kijang yang lembut itu. Dua rakannya itu telah membayar harga jaket pilihan mereka. Mas dengan kata-kata berbudi bahasa mengambil keputusan untuk tidak membeli jaket tersebut. Wajah pekedai bertukar masam dan marah dengan tindakan Mas dan mengeluarkan kata-kata kesat dan menuduh Mas adalah bukan seorang wanita Muslim yang baik kerana telah membuang masanya. Jadi di sini kita dapat lihat watak pekedai ini menggunakan kata-kata yang kesat. Jadi berdasarkan contoh peristiwa ini, saya ingin memberikan saranan bahawa penulis sepatutnya menerapkan sikap yang baik dalam diri seseorang peniaga supaya boleh dijadikan contoh kepada pembaca. Kritikan saranan kedua, dalam konteks ini, pengarang tidak sepatutnya meletakkan sikap negatif seperti gopoh dan kurang berhati-hati ketika berbelanja yang tidak sepatutnya diletakkan dalam karya ini. Contoh peristiwa, ketika beratur menaiki feri menyeberangi Selat Bosporus, seorang lelaki tua dengan berani meletakkan sehelai jaket kulit berwarna hitam di lengan Mas. Rakan Mas iaitu Syahmim menunjukkan minat dan membeli dengan harga $120 tanpa mengetahui ukuran saiz padanya. Peristiwa ini menunjukkan bahawa Syahmim mudah terpengaruh dengan sehelai jaket hitam yang dijual secara pasaran gelap tanpa mengetahui ukuran saiznya. Jadi berdasarkan contoh peristiwa yang diberikan, saya ingin memberikan saranan bahawa sikap positif seperti berbelanja wang dengan berhemah harus diterapkan supaya boleh dicontohi oleh pembaca. Kita pergi kepada kritikan penganalisisan. Kritikan penganalisan merupakan kritikan yang bersifat penyelidikan. Ia bertujuan untuk mengetahui keadaan yang sebenar termasuk menentukan kedudukan, prestasi atau pencapaian sesebuah karya sastera. Jadi, pengkaji ini perlulah melakukan penelitian dengan menguraikan dan menganalisis karya tersebut. Jadi, dalam menganalisis karya tersebut, pengarang perlu membuat huraian terperinci terhadap bahasa, permulaan dan perakhiran cerita serta motif, citra, watak, pemikiran, perlambangan nilai, sudut pandangan, aliran dan ideologi dalam karya berkaitan. Pendekatan ini juga melihat bagaimana teknik penulisan tersebut ataupun sesebuah karya sastera daripada genre tertentu. Kritikan ini bermanfaat untuk mengesan kecenderungan pengarang sama ada menulis sesebuah karya tu dalam bentuk konvensional ataupun eksperimental. Jadi, kerja-kerja mengkritik perlulah menggunakan ilmu ataupun teori tertentu untuk mencapai tujuan analisis berkenaan. Jadi, saya ingin berkongsi tentang analisis kajian yang akan membincangkan cerpen yang diterbitkan dalam antologi Jaket Kulit Kijang dari Istanbul yang diterbitkan pada 2014 berdasarkan teori takmilah. Akan tetapi,
secara umumnya dalam perbincangan karya sastra Islam, ianya tidak dapat dipisahkan dalam membicarakan karya berdasarkan keindahan dan isi karya tersebut. Jadi, analisis yang akan saya terangkan sebentar nanti adalah berdasarkan 7 prinsip yang terkandung dalam teori takmilah. Jadi, prinsip yang pertama ialah prinsip ketuhanan yang bersifat kamal. Takmilah ni adalah bertunjangkan tauhid. Tegasnya, prinsip ataupun falsafah tauhid ni sendiri menjadi fokus utama dalam teori takmilah dan tauhid merupakan asas kehidupan beragama. Jadi dalam cerpen Jaket Kulit Kijang dari Istanbul ni, hasil karya Mazkiyah Haji Masrum menunjukkan keyakinan tauhid yang begitu terselah dalam watak aku ataupun Mas. Apabila watak ni menerima sesuatu ujian ataupun dugaan, tapi dengan segeranya watak ni kembali kepada agama. Contoh ataupun ayat yang terkandung dalam cerpen tersebut ialah, aku juga tidak lupa akan bacaan Yasin dan Al-Maksurat setiap subuh dan maghrib sebagai bekalan musafir. Bagaimanakah aku menerima layanan sedemikian? Terbayang-bayang wajah pekedai jaket kulit kijang yang pandai berpura-pura itu. Terngiang-ngiang kata-katanya yang amat menggoreskan rasa hati. Jadi, prinsip yang kedua ialah prinsip Rasul sebagai Al-Insan Al-Kamil. Teori takmilah ni juga mempunyai pertalian dengan Rasulullah SAW sebagai Al-Insan dan Al-Kamil. Jadi menurut Syafi'i Abdul Bakar, Dewan Sastera November 1996, perkataan kamil mempunyai pertalian dengan istilah kamal, iaitu sifat Allah maha sempurna. Jadi menurut Samsina Abdul Rahman pula, Al-Insan Al-Kamil bererti manusia yang sempurna. Jadi dalam falsafah Islam tergabunglah ketiga-tiga konsep ideal keinsanan, iaitu insan kamil, insan khalifah dan insan rabbani. Jadi dalam cerpen Jaket Kulit Kijang ni menunjukkan contoh segala teladan ataupun tindak tanduk Rasulullah SAW sentiasa menjadi ikutan. Jadi Rasulullah SAW sering memberi sedekah dan membantu orang lain yang dalam kesusahan. Jadi teladan ni diikuti oleh Mas dalam cerpen Jaket Kulit Kijang. Contoh skrip ataupun ayat yang ada dalam cerpen tersebut ialah, perasaanku begitu terganggu. Aku sudah bersedekah sebanyak 4 kali sejak berada di Turki kepada seorang pengait benang yang kesejukan di Pigawai Wali, kepada seorang kanak-kanak bersama datuknya yang buta di Gunung Balu, kepada seorang lelaki tua yang cacat anggota di Masjid Ulu dan kepada tabung Masjid Biru selepas menunaikan solat jamak. Seterusnya, prinsip ketiga iaitu prinsip keislaman yang bersifat akmal. Menurut Syafi'i Abu Bakar, Islam sebagai agama yang sempurna adalah melengkapi dari berbagai aspek termasuk sastera yang memupuk budaya masyarakat umatnya. Islam dianggap sebagai agama syumul perlulah menuntut sastera yang mencerminkan budaya masyarakat umat yang syumul. Jadi, solat merupakan satu perintah syariat yang penting dalam Islam selepas tauhid. Dalam cerpen Jaket Kulit Kijang, solat sangat ditegaskan oleh penulisnya seperti, dan tabung Masjid Biru selepas menunaikan solat jamak. Aku juga tidak lupa akan bacaan Yasin dan Al-Maksurat selepas subuh dan maghrib sebagai bekalan musafir. Prinsip keempat iaitu prinsip ilmu dengan sastera yang bersifat takamul. Menurut Syafi'i Abu Bakar, konsep takmilah ni boleh dilihat dalam hubungan sastera dengan ilmu yang mempunyai pertalian yang penting, khususnya akal dan hati. Jadi, dalam cerpen Jaket Kulit Kijang juga amatlah memulakan orang yang berilmu atas ketinggian nilai ilmu, menyebabkan watak emas ni ingin memberikan cenderamata kepada beberapa orang pensyarahnya yang telah membimbing dirinya sehingga menjadi seseorang yang berjaya. Katanya, cenderamata untuk pensyarah-pensyarah yang banyak berjasa membimbingku semasa melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana. Aku bersyadang untuk memberikan Profesor Siti Zainun, Dr. Saiful Bahri dan Dr. Rosnah sesuatu yang boleh dijadikan sebagai kenang-kenangan. Jenis barangnya aku tidak pasti, namun sesuatu yang sesuai dengan taraf intelektual dan minat mereka.
Aku menetapkan anggaran maksimum sekitar USD 40. Jadi, prinsip yang kelima ialah prinsip takmilah pada karya, iaitu sesebuah karya akan dilihat kesempurnaannya secara keseluruhan yang bergerak di dalam batas seni yang menuju takmilah. Sesebuah karya sastera yang baik, sama ada karya prosa ataupun puisi, adalah bergantung kepada bahasa. Menurut Syafi'i Abu Bakar lagi, takmilah dalam karya dilihatkan kejadian dan peristiwa-peristiwa di bumi Allah SWT sebagai hikmah. Dalam cerpen Jaket Kulit Kijang, ditimbulkan persoalan rasa bersalah watak dalam membeli jaket berkaitan rasa ego dengan jaket dan pengorbanan haiwan untuk kulit jaket tersebut. Malahan, dia merasakan walaupun rugi tetapi hasratnya ingin mendermakan wang tersebut untuk membela nasi haiwan di zoo. Katanya, aku akan mencari jalan untuk mendermakan wang jualan jaket kulit tersebut kepada mana-mana zoo yang ada kandang kijang, sebagai tanda muhibah terhadap kijang-kijang yang telah dibunuh demi gaya hidup yang penuh kemodenan. Kritikan sanjungan. Kritikan sanjungan bermaksud memuji karya dan penulisnya yang berjaya menghasilkan buah fikiran bernas serta dapat menampilkan elemen karya yang menarik. Contoh peristiwa. Sorry sir, I have no intention to buy this jacket. I know this jacket is very high quality and only for a high class person. But sorry, I don't want to buy it. Thank you so much for everything. Kataku berbudi bahasa sambil cuba menanggalkan jaket itu. Jadi berdasarkan peristiwa, penulis telah menggunakan bahasa yang indah dan sopan sesama insan, iaitu penulis melahirkan kata-kata yang cukup berbahasa kerana tidak mahu menyakitkan hati penjual Turki itu. Sebagai penutup wacana, dapat saya simpulkan bahawasanya karya sastera ini iaitu cerpen Kulit Kijang dari Istanbul, karya Mazkiyah Haji Masrum, merupakan salah satu cerpen yang begitu baik. Kritikan yang dilakukan bukanlah penanda cerpen yang dianalisis itu teruk sepenuhnya. Malah ia hanya untuk tujuan untuk mengenal dan memahami penulis serta mendapatkan disiplin ilmu yang saintifik kerana ia menumpukan penghayatan, penganalisisan dan pengamatan yang baik. Lantaran itu, dapatlah saya katakan bahawa kritikan sastera ini ialah satu cabang ilmu yang saintifik dan merupakan satu kegiatan menghayati sesebuah karya secara keseluruhan. Sekian sahaja, terima kasih.